akan definisi kita. Ramai tak? Ataupun tajarrud pula ikhlas. Tapi kenapa pula Al-Banna letak rukun bai'ah kita yang kedua selepas Al-Faham, yang kedua ikhlas. Tajarrud yang kedua apa lebih kurang tu lah, belakang-belakang sikit. Apa sebut ikhlas, sebut tajarrud, ridan, pengulangan. Maknanya benda lain tu dia nak maksudkan tu. Kalau pengulangan maknanya kita tak berapa faham pun. Al-Banna maksudkan lain barangkali. So apa bezanya? Ini saya tak ada lah, saya tak ada tunjuk. Ini apa yang saya fahami. Ikhlas memang ada banyak persamaan dengan tajarrud. Kalau kita buat sesuatu kerana Allah, ikhlas. Kita buat satu perkara tak bercampur aduk. Kita solat kerana Allah, itu apa? Ikhlas. Betul juga kalau kita kata ada tujuan-tujuan lain. Dari segi perspektif lain, ikhlas tu berarti dia buang yang lain. Dari segi perspektif itu betul juga. Tapi selalunya dikatakan ikhlas tu macam satu amal ikhlas kepada Allah. Tapi tajarrud yang lebih besar, yang lebih makro, ikhlas lebih mikro. Makronya dia hidup dia tajarrud kepada Allah. Kita tak kata dia hidup ikhlas, hidup dengan ikhlas kepada Allah. Jarang orang sebut macam tu. Kita amal ikhlas kepada Allah. Satu amal kita buat ikhlas kepada Allah. Tapi hidup kita tajarrud dari sesuatu selain daripada Allah. Maksudnya hidup kita tak ada kepentingan lain. Hidup kita tak campur aduk dengan kita nak kejar banyak benda yang lain. Kita tajarrud Allah. Kita buat amal ikhlas kepada Allah. Dalam senang. Ada persamaan? Sangat banyak persamaan. Ada perbezaan? Ada yang setuju. Yang lain macam berturut kaya. Dia tak buat setuju. Ikhlas dalam setiap satu amal, segala perbuatan hidupnya, manakala perbuatan dia, hidup dia perlu tajarrud kepada Allah dan tajarrud kepada Islam, dan membebaskan diri dia daripada selain daripada Islam. Fikrah dia tak bercampur aduk, fikrah Islam kulit. Tajarrud adalah bukti yang paling kuat bagi wujud ikhlas. Ikhlas dalam hati. Tajarrud ni dari segi amal dia apa semua, kalau dia betul-betul tajarrud, maknanya ikhlas dia tu betul dan sidik. Dia sadiq dengan Allah Ta'ala dalam ikhlas ni kepada Allah, maka dia tajarrudkan hidupnya hanya kepada Allah. So masing-masing ada kekaitan tiga perkataan ini. Ayat ni ayat biasa. Saya tak nak cerita. Tuan-tuan cerita pada saya kat mana dalil tajarrud daripada ayat ni. Ikhwah kawan nak sampaikan ni, macam di trainer nak sampaikan tadi ni. Ini beberapa ayat contoh. So daripada ayat ni mana tajarrud dia? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Saya translate sikitlah. Dan bahawa inilah jalanku lurus, maka ikutilah, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan, maka akan menyebabkan kamu pecah belah daripada jalan Allah. Demikianlah dia mewasiatkan, berpesan kepada kamu agar kamu bertakwa. Mana tajarrudnya? Kamu iltizam, komited dengan satu jalan ini. Jangan ikut banyak-banyak jalan ni. Kadang-kadang kamu akan sesat. Nak try sana sini, bagus juga ideologi itu. Betul, al-hikmah dhalatul mu'min. Tapi kadang-kadang kalau kita tak boleh nak beza yang mana satu fundamental, yang mana satu usul, yang mana satu hikmah, maka kita akan sesat. Kadang-kadang kita mencari-cari kita sesat. Itu sebab Rasulullah di peringkat awal di Madinah, dia tengok Umar baca
Taurat. Umar bawa baca Taurat. Apa reaksi Rasulullah? Rasulullah marah lagi. Ini tak cukup lagi kita dah ada Quran. Kalau Musa hidup hari ini pun ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Musa hidup hari ini pun dia tak ada pilihan melainkan dia jadi pengikut aku. Aku sekarang ni, aku yang ini yang wasiqah daripada Allah, mandat daripada Allah, aku saja. So, yang lain-lain tak perlu. Rasulullah larang baca. Kita hari ini larang baca. Kita boleh baca, tapi Rasulullah nak supaya faham betul-betul ini je. Tak nak campur aduk. Kat sini mana? Ayatnya ayat biasa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini cabaran tak berapa sebab saya dah highlight warna merah. So mana tajarudnya? Kat sini pun ikhlas juga orang gunakan ayat ini untuk dalil ikhlas sebenarnya. Tapi ayat yang sama boleh juga dari segi perspektif yang berbeza, dari sudut yang berbeza kita kata ini juga dalil tajarud. Mereka tidak disuruh melainkan ibadat kepada Allah. Yang lain-lain tak ada. Hunafa mukhlishina lahu-d-din, dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Hunafa, apa makna hunafa? Hanif, ini je. Tinggalkan yang lain. Hanya condong kepada yang ini dan meninggalkan yang lain. Hanif. Hunafa, murah. Dan supaya mereka solat, zakat, dari dinul qayyimah. Ayat lain, surah Taubah. Ayat biasa juga. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha habba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Hakam mana kan? Trainer ni. Bapa kamu, anak kamu, saudara mara kamu, adik-adik kamu, pasangan kamu, keluarga kamu, asyirah, harta kamu yang kamu cari, kamu yang dan kamu punya bisnes kamu yang kamu takuti kerugiannya, rumah-rumah, banglo-banglo kamu yang kamu redai, sekiranya itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sehingga Allah Ta'ala datangkan amrihi, urusannya macam mana ni, apa menjadi dengan kamu ni. So, apa tajarudnya daripada ayat ini? Mana tajarudnya?